Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan cikgu bagi subjek Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK tahun 6. Apa yang akan kita belajar hari ini ialah tajuk 2.6 memisahkan pseudocode. Tajuk hari ini masih berada di unit 2, Algoritma Pseudocode dan Carta Alih. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 37, 38 dan 39. Apa yang akan cikgu ajar hari ini adalah berdasarkan buku teks kamu. Jadi sambil-sambil tu bolehlah kamu belek-belek buku teks kamu. Dan jika tiada buku teks, bolehlah download buku teks digital di description video ini. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah di akhir PDPR ini, murid-murid dapat memisahkan pseudocode secara urutan dan pseudocode secara pilihan tunggal. Cikgu ulang, di akhir PDPR murid-murid dapat memisahkan pseudocode secara urutan dan pseudocode secara pilihan tunggal. Baiklah murid-murid, cikgu akan imbas semula apakah yang dimaksudkan dengan urutan dan pilihan tunggal. Urutan adalah satu set arahan yang mengandungi langkah demi langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Manakala pilihan tunggal, set arahan yang mengandungi kaedah penyelesaian masalah yang mempunyai satu pilihan. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 37 di mana situasi di dalam kelas, situasi cikgu yang tengah mengajar pseudocode. Okey, kita tengok sini, Cikgu Nathan memperkenalkan pseudocode aktiviti mencari huruf vokal kepada murid kelas 6 Zamrud. Okey ya, kita baca dialog ya. Cikgu Nathan, mari kita teliti pseudocode ini. Okey, Najmi bertanya. Cikgu, saya sukar memahami pseudocode tersebut kerana pseudocode ini nampak kompleks. Cikgu Nathan jawab, betul Najmi. Kita perlu memisahkan pseudocode tersebut untuk memudahkan kita memahaminya. Jadi pseudocode yang Cikgu Nathan tunjuk ni adalah sangat kompleks. Apakah yang dimaksudkan dengan pseudocode kompleks tu? Satu, pseudocode panjang yang mengandungi gabungan pseudocode secara urutan dan pseudocode secara pilihan tunggal. Okey, kalau kamu tengok di papan putih ni ya, Cikgu Nathan tunjuk ni ada satu pseudocode yang agak kompleks yang ada gabungan antara pseudocode secara urutan dan secara pilihan tunggal. Pseudocode yang kompleks boleh dicerahkinkan kepada beberapa pseudocode yang lebih ringkas dan mudah difahami berdasarkan fungsinya. Proses pemisahan pseudocode melibatkan langkah mengenal pasti fungsi bahagian-bahagian tertentu suatu pseudocode. Jadi kita akan cerahkinkan pseudocode yang panjang yang kompleks ni agar lebih mudah dan ringkas. Okey, ni muka surat 38. Okey, di sini Cikgu Nathan tu tunjuk satu permainan tadi mencari huruf vokal. Ni cikgu type semula pseudocode yang digunakan bagi aktiviti mencari huruf vokal ni. Baik, kita baca. Mula. Tetapkan rows pada koordinat tertentu.
Letakkan huruf R pada koordinat tertentu. Gerakkan huruf R secara rawak. Tetapkan huruf S pada koordinat tertentu. Gerakkan huruf S secara rawak. Ketik kekunci huruf. Jika kekunci O diketik, maka papar huruf O pada koordinat tertentu. Gerakkan huruf O pada koordinat tertentu. Gerakkan huruf R pada koordinat tertentu. Gerakkan huruf S pada koordinat tertentu. Tambah saiz ros. Papa ros bersaiz baharu. Tamat. Okey murid-murid, boleh faham tak apa yang diterangkan di sini ya? Sidokut yang panjang, yang kompleks ni boleh faham tak? Tak faham kan? Jadi kita akan buat kita akan cerahkan bagi kamu faham. Okey? Di sini kamu tengok sini tetapkan huruf R, gerakan R, S, O, R, S. Pening kan tengok kan? Jadi kita akan pecahkannya kepada 4 pseudocode. Kita akan pecahkan dia kepada 4. Jadi aktiviti ini senang saja. Di awal ni R, huruf O tak ada, S dan dia berterabur secara rawak. Jadi di akhir permainan ni dia akan jadi macam ni. Bunga ros akan saiz baharu dan perkataannya tersusun. Jadi kita tengok yang pertama, pseudocode permainan mencari huruf vokal ni yang tadi cikgu tunjuk yang kompleks tu. Jadi kita akan pecahkannya kepada 4. Yang pertama pseudocode ros. Pseudocode bagi bunga ros tu. Okey di sini. Mula tetapkan ros pada koordinat tertentu. Ketik kekunci huruf. Jika kekunci O diketik, maka tambah saiz ros, papa ros bersaiz baharu, tamat. Okey, cikgu guna highlighter kat sini. Baik, kita tengok mula, sini mula. Jadi kita nak buat pseudocode bagi bunga ros saja. Kita hanya cari, kita hanya kenal pasti untuk ros sahaja di sini. Kita sini tetapkan ros. Lagi ketik kunci huruf. Jika kunci O diketik, maka tambah saiz ros, papa saiz ros baharu, tamat. Sama tak? Sama tak yang cikgu buat dekat sini? Jadi itu salah satu cara untuk kenal pasti dan pecahkan pseudocode ini. Baik murid-murid, pseudocode ros ni terdapat 2 aliran, iaitu secara urutan dan pilihan tunggal. Jadi macam mana kita nak kenal pasti dia pilihan? Jadi senang sahaja, kamu tengok dekat sini. Tengok sini. Jika dan maka, biasanya itu adalah kata kunci untuk kita kenal pasti. Ianya adalah pilihan tunggal. Boleh tak murid-murid? Jadi kita akan teruskan untuk pseudocode yang kedua. Baik, untuk pseudocode yang kedua, kita akan buat pseudocode huruf R. Sebelum cikgu tunjukkan pseudocode huruf R ni, mari sama-sama dengan cikgu kenal pasti. Kenal pasti bahagian-bahagian yang ada huruf R sahaja. Okay? Kita tengok dekat sini. Mula dengan tamat ni mesti diletakkan. Okey, tetapkan ros ni tak payah sebab ini adalah pseudocode untuk ros. Jadi apa yang kita nak kenal pasti adalah pseudocode huruf R. Okey, ambil yang ni, tetapkan huruf R pada koordinat tertentu. Gerakkan huruf R secara rawak. Jika kekunci O diketik, maka
menggerakkan huruf R pada koordinat tertentu, tamat. Okey, kita tengok jawapan dia. Betul tak? Okey, cikgu terlepas sini ketik kekunci huruf. Okey, kita baca. Mula, tetapkan huruf R pada koordinat tertentu. Gerakkan huruf R secara rawak. Ketik kekunci huruf. Jika kekunci O diketik, maka gerakkan huruf R pada koordinat tertentu. Jadi ada berapa aliran? Berapa jenis aliran pada sidukut huruf R ni? Ya, ada 2, iaitu secara urutan dan secara pilihan tunggal. Pilihan tunggal ni lah, jika kekunci diketik, maka ingat lagi tak cikgu cakap kata kunci bagi untuk mengenal pasti pilihan tunggal ni, jika, maka. Okey, untuk seterusnya yang ketiga, kita akan membuat sidukut huruf O. Kita akan buat sidukut huruf O. Okey. Jadi mula, ketik kekunci huruf. Jika kekunci O diketik, maka papa huruf O pada koordinat tertentu. Gerakkan huruf O pada koordinat tertentu, tamat. Okey, kita tengok jawapan dia. Sama tak apa yang cikgu highlight ni? Okey, mula, ketik kekunci huruf. Dan jika kekunci O diketik, maka papan huruf O pada koordinat tertentu. Gerakkan huruf O pada koordinat tertentu, tamat. Okey, ada berapa aliran? Berapa aliran pada sidukut huruf O ni? Ada satu sahaja, iaitu aliran secara pilihan tunggal. Okey murid-murid. Okey murid-murid, ini adalah yang terakhir, iaitu yang keempat. Kita akan cari sidukut huruf R. Sebelum cikgu tunjukkan sidukut huruf R ni, kita kena pasti dulu bahagian mana yang terlibat dengan huruf R ni, dengan sidukut huruf R ni. Jadi macam biasa, mula kita cari yang huruf R, tetapkan huruf R pada koordinat tertentu. Gerakkan huruf R secara rawak, ketik kekunci huruf. Jika kekunci O diketik, maka gerakkan huruf R pada koordinat tertentu, tamat. Okey, kita tengok betul tak apa yang cikgu highlight ni? Sama ke tak? Ya, mula, tetapkan huruf R pada koordinat tertentu. Gerakkan huruf R secara rawak. Ketik kekunci huruf. Jika kekunci O diketik, maka geraklah huruf R pada koordinat tertentu. Okey, betul kan? Jadi ada berapa aliran? Ada berapa aliran pada sidukut huruf R ni? Ada 2 aliran, iaitu secara urutan, dan secara pilihan tunggal. Pilihan tunggal ni, ni pilihan tunggal dia ni. Tamat. Okey. Itu sahaja macam mana kita nak pecahkannya kepada sidukut yang lebih ringkas dan mudah untuk kita fahami. Okey murid-murid, untuk tugasan kamu, bolehkah murid-murid pisahkan sidukut di bawah ni kepada beberapa sidukut yang lebih ringkas. Misalkan sidukut ni ada dalam buku teks kamu, muka surat 39. Jadi bagi jawapan untuk sidukut ni, cikgu akan buat video lain. Okey. Baiklah murid-murid, kita sudah berada di akhir PDPR. Jadi cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu sampaikan hari ini, iaitu dapat mencapai objektif yang cikgu tunjukkan tadi, iaitu murid-murid dapat memisahkan sidukut yang kompleks tu kepada sidukut yang lebih ringkas dan mudah difahami. Jadi sekian sahaja PDPR kita hari ini. Jumpa lagi untuk sesi PDPR akan datang.
Jadi lepas ni boleh like video ni dan yang belum subscribe dulu channel cikgu. Okey? Untuk jawapan bagi tugasan tu, kamu cuba buat dulu. Lepas ni boleh rujuk video cikgu. Video tu cikgu akan letak dalam description video ni. Alright, beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.